dan Saudara Fizi selaku pengarah JPRT dan Kepala Presiden, kita telah sampai ke tahap hampir kepada penamaan calon, dan seperti mana yang dijanjikan dan juga kenyataan susulan kenyataan beliau untuk kita menampilkan tokoh-tokoh baru yang dari pelbagai disiplin dan lapangan dan pengalaman. Jadi pada hari ini kita keadilan dan Pakatan Harapan ya, akan mengumumkan ya, beberapa tokoh yang bagi kita istimewa, yang punyai kemahiran, keterampilan tertentu untuk kita persembahkan kepada rakyat dan menunjukkan seriusnya kita untuk menampilkan tokoh-tokoh yang berwibawa, dan juga soal komitmen kita bahawa parti ini bukan saja pertahankan aktivis parti yang diberikan keutamaan, tetapi memberi ruang kepada yang lain yang kita rasa boleh memberi sumbangan kepada rakyat dan negara. Jadi oleh demikian, saya akan bacakan senarai yang hadir, dan juga ada seorang yang tidak dapat hadir dalam mesyuarat lembaga pengarah. Baik, yang pertama, seorang tokoh pentadbir, pegawai kanan perkhidmatan awam yang pernah menjadi mana ketua pengarah JPA, ketua setiausaha Kementerian Pertanian, Agrotani dan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Datuk Zainal Azman bin Abu Smart. Tak beri dia. Dia lulusan Universiti Putra Malaysia, ijazah lanjutan UKM dan Intan, Institut Tadbiran Awam Negara. Dia juga punya pengalaman lama dalam pentadbiran dan berbagai agensi kerajaan, dan kursus menghadiri kursus profesional di Universiti Columbia, itu yang di antara universiti terkemuka di dunia. Rafi tak setuju dengan universiti dia. I didn't say that. National University Singapore dan beberapa universiti antarabangsa yang lain. Okey, terima kasih banyak. Beliau kita telah putuskan untuk bertanding di negeri Perak Darul Ridwan. Jadi saya lalukan dan ucapkan selamat bagi saya, insya-Allah. Yang kedua, Datuk Dr. Hassan Basri Awang Dahan. Beliau adalah mantan Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, dan mantan Timbalan Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia. Latar belakang pendidikan bahasa Arab, sarjana muda kepujian Universiti Kuwait. Universiti Kuwait itu di antara universiti yang taraf akademiknya itu diiktiraf di dunia Arab. Sarjana kesusastraan Universiti St Andrews, Scotland, dan mendapat ijazah Doktor Falsafah Universiti Edinburgh, Scotland. Dia pengalaman yang panjang dalam dunia akademik, termasuk menjadi pensyarah di Universiti Melaya sebelum dilantik sebagai pengarah Jabatan Pengajian Malaysia di Universiti Cairo, Mesir. Beliau berkhidmat sebagai profesor di Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Tanjung Malik. Seterusnya dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Sains Malaysia dan Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Yang terakhir ialah Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Terengganu. Beliau akan bertanding di negeri Pahang. Satu tokoh wanita mempunyai kelayakan dan yang kita persembahkan untuk dipilih oleh rakyat, insya-Allah, ialah Dr. Noaisyah Maidin binti Haji Abdul Aziz.
bidang kemahiran dia ini memang jauh daripada apa orang kata keupayaan saya untuk memahami. Ini specialization yang sangat istimewa. Beliau sekarang pensyarah kanan di Jabatan Parasitologi, Parasite, Fakulti Perubatan Universiti Malaya, tokoh profesional berkelainan upaya yang menjadi aktivis pesakit-pesakit spina bifida. Boleh terang apa dia? Spina bifida. Spina bifida ialah sejenis kecanggaan tube saraf. Jadi maka otak atau spinal cord tidak akan terbentuk dengan sempurna. Ya. Itu dalam satu ayat. Dia boleh bagi kuliah subjek itu ya. Beliau yang mengidap spina bifida sejak kecil mendapat ijazah sarjana muda sains dari UKM. Kemudian lulus sarjana dalam bidang genetik. Dr. Nur Aisyah melanjut pelajaran di University of London di peringkat Doktor Falsafah dalam bidang bioteknologi perubatan, berkhususan developmental neurobiology. Ini kalau pahaman saya di Malaysia ini tak ramai yang begitu dalam khususan itu. Kehadiran beliau di pentas politik pilihan raya menjadi lambang iltizam keadilan untuk mengangkat sumbangan golongan kelainan upaya dan wanita dalam masyarakat. Beliau insya-Allah akan bertanding di wilayah persekutuan. Berikutnya ialah Al-Fadhil, ustaz yang sangat dihormati dari keluarga yang ulama yang sangat dihormati. Saya ingat mungkin dalam zaman ini tidak ramai yang boleh saingi pengaruh dan kasih rakyat kepada Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz. Dan tokoh yang berkenaan ialah Ustaz Nik Umar Nik Abdul Aziz. Ustaz kena bangun juga. Dia dengan sendirinya, bukan atas nama Tuan Guru Nik Aziz, dengan sendirinya adalah seorang ilmuwan agama yang terkenal, pendakwah yang disegani dan memainkan peranan terus menerus dalam apa kedudukan sekalipun. Beliau tentunya difahami anak mantan Mursyidul Am Pers dan Menteri Besar Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, dan pernah bertugas sebagai Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Fadil Ustaz Nik Umar adalah lulusan Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang Usuluddin Hadis. Seterusnya beliau melanjutkan pendidikan di peringkat sarjana di Universiti Yarmouk. Universiti Yarmouk ni Jordan, Urdun, dalam bidang syariah. Beliau kini adalah calon doktor falsafah di Universiti Patani, Thailand. Fadil Ustaz Nik Umar akan bertanding di negeri Perak, Darul Ridwan. Berikutnya adalah Saiful Yazan Yusof. Seperti yang saya sebut tadi, Saiful tidak dapat hadir kerana sekarang masih ada mesyuarat lembaga pengarah. Beliau bekas ketua pengarah eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Beliau adalah pengurusan kanan UEM Agenda Berhad sebagai country head Saudi Arabia. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang korporat selama 30 tahun, termasuk Head of Asset and Facilities Management Bin Laden Group Al-Ba. Ini bukan Bin Laden Usama, ini Usama Al-Bin Laden Group di sebelum dilahirkan bahan oleh UMNO dan Bersatu. Head of Planning and Development Sarkam Axiata Berhad dan pernah bertugas sebagai eksekutif di Petronas. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrikal dan elektronik dari Universiti Teknologi Malaysia. Saiful Yazan Yusof akan bertanding insya-Allah di negeri Selangor, Darul Ihsan. Perak saja sekarang. Dia banyak Perak. Baik, kita juga menampilkan tokoh muda yang telah berjaya memimpin pergerakan beliau dan juga menceburi kegiatan di peringkat
nasional dan antarabangsa. Zulkifli Johar, dia mantan Presiden Majlis Belia Malaysia. Pengalaman Belia Malaysia itu penting kerana badan-badan belia Islam, Buddhis, Hindu, Kristian bersama dalam satu rangkaian, dan interaction itu penting dalam perjuangan politik beliau. Beliau kelulusan ijazah sarjana dari University of Durham, United Kingdom, aktif dalam pertubuhan bukan kerajaan sejak 2 dekad yang lalu. Selain perlibatan dalam Majlis Belia Malaysia, beliau juga merupakan mantan naib Presiden ABIM dan ahli lembaga Commonwealth Alliance of Youth Work Association. Beliau juga berperanan sebagai perunding pendidikan. InsyaAllah Zulkifli akan bertanding di Negeri Sembilan Darul Khusus. Berikutnya ialah tokoh muda, wanita muda yang punya kelaikan akademik dan mewakili hasrat dan aspirasi golongan muda. Beliau adalah Fatin Amelia Fazli, baru berusia 28 tahun. Jauh jarak dengan saya. Dan salah seorang calon termuda dari kalangan siswa yang ditengahkan dalam PRU 15. Beliau kini adalah calon Doktor Falsafah Universiti Malaya. Bidang kajian beliau adalah rangka pentadbiran berkenaan isu-isu pendatang tanpa izin di Sabah. Jadi sebaiknya bertanding di Sabah, tapi oleh kerana perbincangan dengan saudara Rafizi, maka elok di Semenanjung saja. Fatin mendapat ijazah ekonomi dari Universiti Malaysia Sabah sebelum melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana ekonomi di Universiti Malaya. Fatin akan bertanding di utara negeri Perlis. Okey. Fatin berdiri jadi ya. Kalau ada Rafizi tambah. Ada soalan please? Ya, akan diumumkan pada 28 bulan malam. Ya. Satu. Ya, ini saya umum hari ini memang kota keadilan. Ya. Boleh tanya yang sebab MP Chamingkai Alokdan tidak diberi peluang lagi? Kita umum 28 lah. Ya. Pengumuman rasmi 28. Tapi sekarang saya terangkan, dia ada proses ya. Proses itu di cabang, ke negeri, ke jatuhkuasa pilihan, ke jatuhkuasa pilihan raya, barulah untuk maklumat dan perhatian saya. Jadi proses itu untuk semua calon ini, termasuk yang kita umumkan hari ini, memang dihormati. Dato' Seri, akan ada penambahan lagi ke senarai tokoh yang akan bertanding? Ataupun 6 ini saja? Bukan 6 saja. Saya Rafizi bukan tokoh ke? Ada lagi, ada lagi. Serius, ada ramai lagi. Cuma kita fikir hari ini kita tonjolkan sebahagian yang utama, dan beberapa yang lain itu kalau kena kebutuhan masa, kita umumkan sekali pada 28 bulan. Ustaz Sini Komar sudah berpindah ke PKR ke Dato' Seri? Pepatah Arab ada sebut kullu turuq tuaddi ila Makkah. Semua jalan-jalan menuju Mekah. Masya-Allah. Jadi ada yang jalan darat, ada yang jalan laut, ada ke udara. Yang pentingnya kita dalam satu Pakatan Harapan. Keberadaan UMNO di sini untuk komitmen tentang konsisten kita untuk bawa kerajaan yang berpaksi pada keadilan, insyaAllah.
orang baru dalam arena politik, jawapannya boleh kemas daripada kita. Kita dah fikir je dah nak Saya jawab. betul. Saya terfikir tu. Jalan lain ke Roma. Ya, sorry. So do you think it's a gamble because they're all new faces who will be competing against the heavyweights in the respective states? Raja Rafizi. We base mic ni jalan ke? Hello? Hello? Cuba jalan lagi. I don't think it's a gamble. In fact, I think it is the only logical thing to do because in the last 2 years, Tak apa, let him answer first. Yeah, then yeah. I'll give you the floor. yeah. Terima kasih. Terima kasih. That's Kita old school. confine kepada sidang media. Yeah. Then I think, okay, let me answer this. Over the last 2 years, it was very obvious that the biggest issue that will determine the outcome of this election is the public cynicism towards politicians and political parties. That's why increasingly you see more and more voters feel that they will no longer rely exclusively on political parties, but will also put more weightage on the ability and the freshness of the candidates. So if any parties choose to rely on, party hierarchies exclusively, or full-time politicians without much credibility to the extra knowledge that they bring to the administration or parliament, I think we cannot combat the cynicism. What PKR has decided, whether you call it a gamble or not, only time will tell in about 3 weeks from now. But it is to take heed of the voters' wishes to see not just fresh faces, but to see more professionals, to see less full-time politicians taking active role in politics. We also take into consideration, for example, some teething issues in society can no longer be a token discourse. For example, issues of disabled community in these countries. In the past, it's just about to appoint a senator to represent so-called different groups. I can't remember any major political parties that had actually fielded a disabled person on, in a mainstream. On the basis of merit. And on the basis of merit. In the case of Dr. Aisha, for example, I can actually answer that saudara's question. yeah, hang on, I will begin. Belum campaign lagi dong. So, I don't think it's a gamble. One thing I think that what PKR had been able to do over the last 20 years, we had always been able to lead in terms of pushing the limits. When other parties dare not do certain things, for example, one member, one vote, we did, regardless of whatever people say. No other parties, for example, open up nomination to the public. It's not easy. You can hear people are not happy and so on. But I think it is what this country needs to inject some credibility into politics. So maybe I'll pass to Dr. Naisha to address some of those issues. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua ya. I just want to say why I am here today. Okay, I am 47 years old ya, 47 tahun. Saya dilahirkan dengan Spina bifida. Okay, bermaksud Spina bifida itu kalau yang ada masalah dekat korda spina akan mengalami semua pesakit spina bifida di Malaysia ada
masalah buang air besar dan buang air kecil. This is not something to be embarrassed. This is the reality kehidupan untuk kami semua, ya. Jadi saya nak cerita, ya, perjalanan saya bukan mudah sebab daripada tadika saya telah di-reject dan tadika pun tak nak ambil saya. Sampai sekarang ni saya masih dengar cerita, saya masih menolong keluarga-keluarga menulis surat untuk memasukkan anak-anak mereka ke dalam aliran perdana. Okey, untuk menjawab soalan saudara tadi yang telah mencelah bila saudara Rafizi bercakap adalah berkenaan research in university. So that is a very, very sensitive issue to me because I have worked extremely hard all my life to understand spina bifida to the point that I went overseas to work in a laboratory, the leading laboratory in the world on the field of neural tube defects. You can look it up. I was supervised by Professor Andrew Kopp and Professor Nicholas Green of University College London. You will not find a better research group on neural tube defects. I am the only person in this country with functioning laboratories on neural tube defects. I publish on neural tube defects regularly. Yet time and time again, my group, Malaysia Neural Tube Defects, and my fellow researchers, my cohort of researchers who have applied for every single Ministry of Higher Education grant, from the fundamental research grant to the prototype research grant to the translational research grant to the long-term research grant, and we have been denied when the only thing that I want to do is to help children like me walk. Walk, ya tuan-puan, walk. Semua ibu bapa nak anak mereka boleh berjalan, boleh berdikari, boleh bersekolah, supaya tak perlu menjawab soalan daripada doktor-doktor atau mereka yang tidak mahu men-sign kad OKU kerana sampai bila tuan-puan tahu anak tuan-puan akan jadi OKU selamanya. You know, we are already in 2022. 2 years ago, we should have had flying cars. Yet my kids still cannot go to work. I cannot get research funding, alright? So I am willing to let go of my job as a penjawat awam to be here today. Today is the day people with disabilities in Malaysia get a fair chance. Because I'm not going to back down, and I'm sure kamu semua tahu saya tak pernah hide apa-apa. Kamu semua boleh tengok #HidupMalaysiaNTD. Okey, sekiranya saya tidak berpuas hati dengan mana-mana pihak atasan, termasuk juga saudara Rafizi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya akan bersuara. Saya bukannya manusia yang tidak bersuara. Saya berada kat sini hari ini untuk rakyat Malaysia, untuk anak-anak seperti saya. Okey? Terima kasih. Saya penjelasan tu dengan there's a very passionate appeal to Malaysians to use this as a national narrative. It's no longer a factional position. Now, I want to just add this very pertinent, critical point. Number one, this party, Keadilan, is not a normal political party. We have always claimed from Reformasi Day, this is a people's movement. So the monopoly of party leaders is not, to my mind, they should not determine entirely. So you must allow and provide space and vacuum for the rest to participate. And precisely this is what I think Dinesh Raf has explained, that no one should question that we are here to present the best minds to affect change in this country and to lead this nation. And if it means party leaders, yes. If it means other personalities, so be it. What is more important is the future of this nation. Because we want to change the political landscape in this country. Arigatou gozaimasu. Okay, huh? Last question. Ada lagi. Tentang parti membership of Black Omar, sebelum ni adakah jauh bersama dengan Amanah ataupun sudah bercakap kepada Belum bangkit sebab kita memang beri hubungan menyampaikan pandangan kepada Amanah. Jadi isu itu tidak berbangkit sekarang kerana kita akan bertanding atas nama Pakatan Harapan. Okey, akhir. Ada terima kasih banyak. Okey, yes. Is Indika in Madam Mokhtar considered? They didn't apply. They didn't apply. We open up for everyone sebenarnya.
Not even kalau bukan member party pun kita buka. Ambiga didn't apply, Wonta I don't know, but they didn't apply either. Jadi I think that question is out of scope. Okay, so we try our best to invite as many people as possible, and to be fair, I think it was a good start. At least you see hari ini we have a lot of fresh faces yang kalau ditinggalkan semata-mata kepada proses partisan dalam parti, mungkin mereka tidak akan dapat tampil ke hadapan. Jadi kalau yang nama lain mungkin ada pilihan raya. Lepas ni kita ada banyak pilihan raya. Tiap-tiap 6 bulan kita ada pilihan raya. Website boleh apply sekali. Datuk Seri Anwar pun apply juga. Okey, dah. Kita ada Parlimen 222. Berpuluh-puluh lagi kawasan negeri. Saya fikir tidak munasabah untuk dipertikai beberapa tokoh yang istimewa dari segi idea mereka, kepakaran mereka, komitmen mereka untuk ditampilkan. Ini saya ingat jelas. Ya. Itu sih berkenaan dengan kursi Gombak dan Nampak, adakah cara itu dah dipilih? 2 hari lagi. 28 bulan. Jadi kalau ada cadangan cepat. Sempat lagi. Okey, terima kasih banyak. Kita semua. Kita bangun dan tak ambil gambar. Okey. Ya, betul foto. Cuma tak. Oh, like that. Oh, itu. Okey, Ini macam bawa lepas makan KFC. Okey, tadi dulu kita. Okey. Yes, I do. I see. Hey, one, three. Sometime back. Yeah, thank you.